KPM. Didik TV KPM. Amali fizik sudah. Amali kimia pun sudah. Sekarang ni tiba masa Nisa nak lakukan amali biologi. Okay, soalan, baik kita tengok bahan-bahan saya kat sini. Okey, saya ada ni. Oh, bolehlah. Pembaris. Kejap. Sekejap, tengok balik. Okey. Yang ini. Lepas tu, macam mana ni? Ini, alamak. Tak ada langkah-langkah. Macam mana saya nak buat amali ni? Alamak, macam mana? Kenapa cikgu tengok Nisa risau semacam macam ni? Cikgu Norazni. Apa sebenarnya yang merunsingkan? Sebenarnya, saya dah lakukan amali kimia dan fizik. Sekarang saya nak buat biologi, tapi tak ada langkah-langkah, tak ada prosedur. Macam mana ni cikgu? Nak buat apa? Nak ke mana? Saya tak tahu pula cikgu. Okey, Nisa jangan risau. Hari ni Nisa beruntung tahu. Kerana cikgu akan melakukan simulasi ujian amali dan juga berkongsi tips-tips untuk menjawab soalan daripada kertas ujian amali mata pelajaran biologi. Wah, baik cikgu. Jom cikgu kita masuk kelas. Saya ambil ni. Jom. Saya ambil ni. Okey, kertas ni. Jom. Assalamualaikum. Hai, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda selama 1 jam ini. Buat semua yang menonton kami di rumah, Nisa ada 3 perkara yang Nisa nak kongsikan kepada anda. Yang pertama, pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih kalau boleh. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk sentiasa cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Apa khabar murid-murid di rumah? Diharapkan anda semua sihat sejahtera dan jangan lupa untuk sentiasa jaga keselamatan diri. Istimewa hari ini bagi mata pelajaran biologi, kita nak kongsikan sesuatu yang sangat-sangat menarik, sesuatu yang teramat penting khususnya buat calon SPM 2021. Jom, kita tadi dah lihat profil guru-guru yang bersama-sama dengan kita. Kita nak persilakan mereka ke studio. Apa khabar Cikgu Farid? Apa khabar Cikgu Norazni? Khabar baik, Nisa. Wah, bukan main. Tadi saya keliru lah nak buat apa. Nak jawab soalan ke? Nak buat eksperimen ke? Itu yang akan sama-sama kita telusuri ataupun kita dalami pada hari ini. Hari ini kita ada Cikgu Farid dari SMK Air Keruh Melaka dan Cikgu Norazni dari SMK Tumpat Kelantan. Apa khabar Cikgu Norazni? Khabar baik, Nisa. Oh, baik. Cikgu Farid macam mana? Ya, saya pun sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya pasti calon-calon SPM 2021 khususnya bagi mereka yang bakal menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran biologi bersama-sama dengan kita hari ini di rumah. Saya nak tanya Cikgu Farid ataupun Cikgu Norazni, apa sebenarnya yang kita nak sama-sama teroka dan pelajari hari ini Cikgu? Okey, Nisa. Terima kasih, Nisa. Jadi, murid-murid yang berada di rumah pada hari ini, kita akan melihat bagaimana simulasi amali bagi mata pelajaran biologi dijalankan. Kita dapati murid-murid mesti ternanti-nanti kan simulasi amali bagi mata pelajaran biologi ini kan. Betul. Jadi, dia nak buat amali, dia tak tahu macam mana dan sebagainya, memandangkan kita PDPR lama ni. Jadi, kita akan tunjukkan kepada murid-murid semua bagaimana amal ini dijalankan. Baiklah. Sebelum itu kan, kita nak lakukan satu perkara yang sangat penting lah Cikgu. Apa kita tu? nak buat SOP dulu. Ya, betul. Baik, Kita nak Cikgu buat SOP Norazni, saya dulu. mulakan dengan Cikgu Norazni. Okey, Untuk silakan, Cikgu Norazni. gunakan gel pembasmi kuman. Kemudian Cikgu Farid. Saya pun ada gel pembasmi kuman.
Yang bersaiz poket yang saya sentiasa bawa ke mana saja saya berada. Baiklah murid-murid di rumah, pastikan jaga keselamatan diri dan bersedialah dengan pen ke, pensel ke, kertas ke, buku nota, apa saja anda perlukan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit soalan untuk Cikgu Nur Razni. Saya nak tanya, memandangkan bagi format baharu, amali akan dijalankan secara bersepadu. Jadi adakah ini menambah lagi kesukaran untuk murid-murid lakukan atau tidak? Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan risau ya. Untuk format amali secara bersepadu, sebenarnya amali ini lebih mudah dan lebih ringkas. Okey, kalau sebelum ni amali yang dijalankan mengambil masa yang panjang. Betul. Bila kita sebut sahaja amali yang ringkas, bermaksud amali itu cuma mengambil masa yang lebih pendek. Wah, beruntungnya murid-murid calon-calon SPM format terbaru SPM 2021. Sebenarnya, saya tertanya-tanya, kita ada ketiga-tiga kotak biologi, kimia dan fizik di hadapan kita. Mungkin Cikgu Azmi boleh jelaskan sedikit apa yang berlaku sebenarnya di situ. Okey, seperti yang murid-murid perhatikan, di hadapan saya terdapat besen untuk melakukan ujian amali bagi mata pelajaran fizik, kimia dan juga biologi. Bermaksud amali ini akan dijalankan pada masa yang ditetapkan, iaitu selama 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit. Seperti yang dijelaskan tadi, ianya dijalankan secara bersepadu. Maknanya dalam masa 2 jam 15 minit tu ketiga-tiga ujian amali perlu dilakukan. Wah, adakah ianya akan menambah cabaran buat murid-murid? Tadi Cikgu Hasni sebut macam lebih memudahkan dan lebih ringkas. Kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan berinteraksi ketika kita kembali selepas ini dengan lebih penerangan berkenaan dengan simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton sukses SPM 2021 di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Farid dan Cikgu Nur Razni yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Cikgu Farid, saya nak tanya Cikgu, bercakap mengenai format terbaru ni, pastinya murid-murid di rumah semua berdebar. Macam mana ni nak skor A ni? Belajar sudah. Belajar tips-tips menjawab dah sudah rasanya. Sekarang kita nak pergi kepada format terbaru. Jadi bagaimana kita boleh simpulkan ataupun secara keseluruhannya mengenai format ini, Cikgu? Baiklah Nisa, terima kasih. Jadi sebelum saya menerangkan tentang format baharu ini, mari kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Nisa. Jadi kita lihat dahulu bidang pembelajaran untuk simulasi ujian amali mata pelajaran biologi ini. Pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, kemudian kita lihat pula kepada standard kandungan. Standard kandungan bagi mata pelajaran biologi ini adalah pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup. Manakala kita pergi kepada standard pembelajaran iaitu mengeksperimen. Mengeksperimen ni maknanya kena lakukan ujian amali lah. Kena lakukan amali. Mengeksperimen untuk mengkaji kesan larutan yang berlainan, kepekatan terhadap sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, kita ada hasil pembelajaran Nisa. Mungkin hasil pembelajaran boleh diterangkan oleh Cikgu Azni. Okey. Silakan Cikgu. Terus kepada hasil pembelajaran hari ini, kita akan melihat di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, menjalankan memahami format ujian amali mata pelajaran biologi. Yang kedua, merancang eksperimen menggunakan radas dan bahan yang dibekalkan. Ketiga, menyatakan pemerhatian dan melukis pemerhatian. Dan yang terakhir sekali adalah membuat pengelasan. Jadi Nisa, kita dah tengok apa yang akan kita pelajari. Kita akan lihat pula format. Jadi berkaitan dengan format ni murid-murid, format ujian amali bagi mata pelajaran biologi ini adalah sangat mudah. Jadi jika murid mendaftar untuk 3 mata pelajaran, maka murid tersebut akan mendapat 3 kertas soalan. Jika murid itu mendaftar untuk 2 mata pelajaran, maka murid tersebut akan mendapat 2 kertas soalan. Sebagai contoh, kalau murid itu mendaftar untuk mata pelajaran fizik dan kimia, dia akan dapat berapa kertas soalan? 2 kertas soalan, 2 kertas soalan. Okey, kita lihat pula dari segi bentuk soalan. Bentuk soalan ujian amali biologi ini sama ada berpandu ataupun tidak berpandu. Berpandu tu macam mana Nisa? Berpandu mungkin diberikan arahan atau prosedur secara lengkap. Okey, betul. Betul. Saya baik betul. Murid-murid perlu merancang amali itu sendiri berdasarkan
bahan dan radas yang diberikan. Oh, baik. Jadi menarik kan? Kemahiran proses sains yang akan ditaksir adalah kemahiran yang akan ditaksir adalah kemahiran proses sains, dan secara tidak langsung kemahiran manipulatif juga akan ditaksir bersama-sama dalam ujian amali mata pelajaran biologi. Baik. Jadi kita akan lihatlah bagaimana simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi ini dijalankan, Nisa. Baik. Okey, jadi dekat sini saya akan minta Cikgu Azni untuk menerangkan, untuk menunjukkan bahan dan radas yang akan digunakan. Jadi Nisa mau terlibat sama? Boleh. Saya tak sabar-sabar nak lakukan bersama-sama ujian amali ini. Jadi murid-murid di rumah boleh perhatikan dengan tekun bagaimana ianya dijalankan. Saya minta izin cikgu ya. Saya bawalah kata-kata nota saya ni. Wah, nampak macam murid-murid. Silakan cikgu. Murid cemerlang. Silakan. Okey, saya tak sabar nak menyertai Cikgu Nurazni di sini. Okey, pertama cikgu akan perkenalkan dulu radas dan bahan yang digunakan dalam simulasi ujian amali mata pelajaran biologi. Baik. Okey, so kalau Nisa perhatikan di sini terdapat besen yang mengandungi radas dan bahan yang akan digunakan dalam ujian amali ini. Baik, cikgu. Okey, Nisa nak bantu cikgu tak? Boleh. Okey, so kita keluarkan satu persatu. Satu persatu. Radas dan bahan daripada besen dan letakkan ke atas meja. Boleh. Apa kata besen tu kita bawa ke tengah sikit, Okey, cikgu? kita bawa ke tengah. Dalam pada masa yang sama kita tetap menjaga SOP dan Ya, penjarakan betul. fizikal. Yang pertama, cikgu. Ini saya adalah nampak dia. botol air suling. Air suling. Okey. Yang seterusnya adalah Seterusnya, piring Petri. piring Petri. Okey, berhati-hati Elisa kerana piring Petri ini mengandungi larutan. Baik. Yang telah kita labelkan. Seperti murid-murid dapat lihat. Alamak. Tak boleh nak angkat Tinggi-tinggi. Nak tinggi-tinggi. angkat tinggi-tinggi tau. Nanti tumpah larutan dalam piring Petri tersebut. Ya, cikgu saya tertanya-tanya apa akan berlaku sekiranya murid tak sengaja merosakkan ataupun mungkin mereka mendapatkan bahan yang sudah rosak untuk menjalankan amali. Apa yang akan berlaku di situ, cikgu? Sekiranya berlaku kemalangan kecil Ya. sewaktu murid-murid melakukan semakan radas dan bahan, okey, murid-murid boleh mengangkat tangan okey dan memaklumkan kepada pengawas amali untuk menukar alat radas yang rosak ataupun tidak berfungsi. Ya, tak adalah tiba-tiba risau kat situ. Alamak, pecah. Angkat je tangan. Ada bahan yang rosak atau Okey. pecah, jadi boleh diganti. Nisa, Ya. Cikgu Farid dah kenal tau. Ya. Radas dan bahan yang ada di hadapan kita. Baik. Okey, ini apa Nisa? Yang ini... Kejap. Saya ingat nama dia, cikgu. Kat rumah saya ada satu ni. Penyepit Penyepit. bukan. Inilah sebabnya Nisa lama dah tak bersekolah. Ini adalah forceps. Forceps. Ya. Ini adalah pisau. Ini adalah juben putih. Jubin putih. Okey. Dan ini adalah plastik berzip yang mengandungi keratan batang bayam. Okey, kalau Lisa tengok di sini ada radas dan yang terletak di luar daripada besen. Ya. Okey, Nisa tahu tak apa maksudnya? Maksudnya kita perlu... Kejap. Saya tengah fikir. Maknanya... Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu Nisa. Okey, sekiranya radas ini terletak di luar daripada besen, bermaksud radas ini sebenarnya telah radas ini kita ambil daripada ujian amali yang sebelumnya. Okey, kemungkinan besar telah digunakan untuk ujian amali fizik atau telah digunakan untuk ujian amali kimia. Oh, yelah kita kan lakukan secara bersepadu. Jadi akan ada alat radas yang dikongsi untuk kesemua mata pelajaran. Maaflah saya berdebar sikit, cikgu. Maklumlah pertama kali ni kita nak lakukan amali simulasi bagi murid-murid dan calon-calon SPM 2021. Okey, satu lagi sebelum saya lupa. Okey. Sebenarnya semakan radas dan bahan ini dilakukan 15 minit sewaktu masa merancang. Di mana hanya 5 minit saja yang akan diperuntukkan untuk mata pelajaran biologi. Di mana dalam masa 5 minit ini pelajar boleh melakukan semakan radas dan bahan menggunakan senarai semak calon dan juga senarai semak calon ni kat sini. Ada. Kita boleh rujuk senarai semak calon dan juga murid-murid semua boleh merancang eksperimen. Jadi 15 minit saja cikgu diberi masa. 15 minit untuk 15 ketiga-tiga minit mata sahaja. pelajaran. Kalau untuk bio hanya 5 minit. Dan waktu merancang eksperimen disebabkan
ujian amali ini, Ya. okey, ada yang berpandu, ada yang tidak berpandu. Betul. Jadi tadi Lisa tengok dalam kertas soalan, okey, amali biologi tak ada prosedur kan? Tak ada soalan je cikgu. Okey, jadi Nisa bolehlah merancang eksperimen dengan menggunakan helaian kertas tambahan. Ya. Di mana helaian kertas tambahan ini boleh digunakan untuk merangka susunan radas dan bahan atau menulis urutan kerja Ya. sebelum menjalankan ujian amali. Baiklah, jadi kertas tambahan ini akan disediakan. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Janganlah conteng-conteng perkara yang tidak penting. Yang penting kita fokus kepada ujian amali Bercakap kita. mengenai conteng, Ya. okey, perlu saya tegaskan di sini kepada murid-murid di rumah, Baik. jangan conteng kertas soalan. Jangan. Kerana kertas soalan ini akan dipungut di akhir ujian amali. Betul tu. Jadi kita letak jawapannya saja. Jangan tulis perkara lain. Betul tak cikgu? Betul. Baiklah. Sekarang saya dah sedia. Bahan-bahan kita nampak dah sedia. Saya nampak kita ada 3 piring petri yang berisi larutan-larutan yang berbeza. Saya ada air suling. Saya ada keratan. Batang bayam. Batang bayam. Saya nak sebut tadi. Nak tunjuklah kita masuk dapur. Ya, Kita ada forceps, pisau pemotong dan juga kepingan jubin putih. Baiklah, bagaimana kita nak merancang sesuatu amali yang tidak diberikan sebarang panduan, cikgu? Okey. Jadi Kita Cikgu Azni tadi telah menunjukkan Betul. semua bahan dan radas yang akan digunakan dalam simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Ya. Sekarang kita akan lihat dulu. Ya. Nisa, kita akan lihat dulu Jom. soalan. Contoh Baik. item bagi kertas 3 bagi mata pelajaran biologi. Okey, kita lihat di sini. Anda dikendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan larutan yang berbeza ke atas keratan batang bayam. Ada keratan batang bayam di situ, Ada, cikgu. Okey, batang bayam perlu dipotong secara keratan memanjang seperti yang Memanjang. ditunjukkan dalam rajah 3.1. Baik. Okey. Jadi dekat sini kita dah baca soalan. Jadi murid-murid akan merancang sendiri eksperimen ataupun amali ini. Jadi saya rasa tak sesuai kalau kita buat di studio ni, betul tak Nisa? Betul tu. Jadi apa kata kita rujuk video yang telah disediakan untuk murid-murid semua sebagai panduan. Silakan. Baiklah, jom semua kita tonton video ini. Ya, itu dia videonya. Cikgu Farid, boleh tak kongsikan sedikit berkenaan apa yang kita baru saja tonton sebentar tadi? Okey, murid-murid di rumah, tadi kita telah pun menonton video ujian simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Jadi Baik. murid-murid, daripada video tadi Nisa, amat mudah kan kalau kita tengok dia punya langkah-langkah yang dijalankan, amat mudah bagi murid-murid untuk laksanakan ujian amali biologi ini. Baik, betul Jadi tu.
Tadi kita dapat lihat dalam video Cikgu Azni ada memotong keratan batang bayam. Ya. Kemudian Cikgu Azni ada pindahkan keratan batang bayam. Kemudian ada nampak macam Cikgu Azni menyusun. Betul? Menyusun alat radas yang telah digunakan masuk semula ke dalam besin. Jadi Ya, betul. mungkin Cikgu Azni boleh memberi sedikit ulasan berkaitan dengan pemotongan keratan batang bayam sebentar lagi. Cikgu Azni, silakan Cikgu Azni. Silakan Cikgu Azni. Okey, terima kasih Cikgu Farid. Okey, seperti yang Cikgu Farid telah tunjukkan dalam slide, okey, dalam soalan berkehendakkan murid-murid semua memotong keratan batang bayam sepanjang 3 cm secara memanjang. Sentimeter Okey, jadi secara memanjang. Ya. Baik. Jadi kita ambil pembaris, letakkan keratan batang bayam rapat kepada pembaris. Rapat kepada Okey, pembaris, ya. Ini kaedah yang lain sedikit daripada tayangan video tadi. Baik. Okey, tandakan Tandakan. 3 cm Aha. seperti kehendak soalan. Baik. Okey. Kita dah tanda pada keratan bayam tu tau. Batang bayam tu. Okey, jadi gunakan pisau. Potong Cikgu, ya. keratan batang bayam secara memanjang. Secara memanjang. Okay, Baik. kalau Nisa potong secara membujuk, itu Nisa nak memasak kat dapur. Betul. Okey, sekarang ni kita nak potong secara memanjang. Jadi Cikgu perlu Azni. ikut arahan. Perlu ikut arahan yang telah diberikan dalam Ya. kertas soalan. Betul tu. Cikgu Azni, apakah langkah-langkah keselamatan ataupun langkah berjaga-jaga? Okey, saya guna pisau tau. Ya. Jadi kalau guna pisau, kena berhati-hati sewaktu Berhati-hati. menggunakan pisau. Betul Okey. tu. Yang penting kita tak nak menimbulkan orang kata apa risiko kecederaan Ya, kepada betul. murid-murid. Jadi kena berhati-hati. Jadi Nisa, tadi kita dapat lihat juga Cikgu Azni ada memindahkan keratan batang bayam ke dalam 3 piring petri yang berlainan. Jadi Betul Cikgu Azni, tu. Cikgu Azni menggunakan apa nak pindahkan tadi? Okey, untuk memindahkan keratan batang bayam ke dalam 3 piring petri yang berbeza, Ya. saya menggunakan forceps. Forceps. Pindahkan keratan batang bayam Baik. ke dalam 3 piring petri yang berbeza. Nampaknya apabila kita ada 3 piring petri berbeza, keratan bayam pun kena ada 3. Jangan buat 1. Kena ada 3. Okey, di sini cikgu ingin berkongsi Ya. tips penting kepada murid-murid semua. Baik. Okey, Catat. apabila merendam batang bayam ke dalam 3 larutan yang berbeza, Baik. pastikan ketiga-tiga keratan batang bayam terendam sepenuhnya di dalam larutan. Sepenuhnya. Okey, Baik. bisa tahu tak kenapa cikgu buat macam tu? Sebab saya merasakan kita nak lihat keputusan yang lebih tepat. Okey, Betul. sebenarnya bila kita pastikan keratan batang bayam terendam sepenuhnya di dalam larutan, itu sebenarnya adalah langkah berjaga-jaga untuk mendapatkan hasil keputusan yang lebih tepat. Tapi tu. kalau kita tengok dalam video tadi, saya menggunakan forceps Ya. untuk menyentuh batang bayam. Betul. Okey, so pastikan juga forceps yang digunakan dibilas dengan menggunakan air suling sebelum menyentuh keratan batang bayam dalam piring petri yang berbeza. lain. Ya, betul. Baiklah. Cikgu, apa akan berlaku kalau kita guna tangan? Guna tangan nak pindahkan batang bayam kita ke dalam piring petri ni, cikgu? Okey, sebenarnya kenapa kita tidak boleh menggunakan tangan untuk memindahkan keratan batang bayam ke dalam larutan yang berbeza? Baik. Kerana kaedah itu boleh mencemarkan spesimen dan juga itu akan boleh mempengaruhi keputusan eksperimen. Baiklah. Sekarang saya dah tahu dan pastinya kena buat dengan penuh berhati-hati, dengan teliti untuk mendapat keputusan yang lebih tepat. Betul. Jadi sementara kita tunggu apa yang berlaku kepada batang bayam yang telah kita letakkan ke dalam 3 piring petri berbeza ni, apa yang murid biasanya lakukan atau apa yang mereka boleh lakukan, cikgu? Okey, tadi dalam video kita tunjuk bahawa selepas rendaman dilakukan, Ya. okey, saya memulakan jam randik. Ya, betul. Okey, itu maksudnya pelajar mempunyai tempoh menunggu. Okey, dalam tempoh menunggu seharusnya murid-murid semua harus bijak menggunakan masa. Ya. Di mana masa yang ada, murid-murid boleh menyediakan radas tambahan untuk melakukan ujian amali yang lain. Baik. Atau mengemas radas tambahan yang tidak digunakan ke dalam besin supaya meja kita kemas dan tidak mengganggu kerja buat yang lain. Ya. Dan yang ketiga, murid-murid juga boleh menjawab soalan yang ada dalam kertas soalan. Betul tu. Jadi tidak adalah yang menunggu je tengok Ya. siling,
tengok kipas, bukan ya? Bukan. Kita kena kemas bagi pastikan kawasan eksperimen kita bersih dan kita perhatikan pun boleh juga sambil-sambil jawab soalan. Betul tak cikgu? Betul tu. Jadi gunakan masa yang ada dengan orang kata apa, dengan betul lah dan dengan baik. Saya tengok ada sedikit perubahan lah pada kita punya batang bayam yang telah diletakkan di dalam piring petri yang berbeza ini. Tetapi kita nak tengok hasilnya selepas ini. Dan Cikgu Farid, mungkin Cikgu Azni juga ada lebih banyak perkongsian berkenaan dengan simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Jom murid-murid di rumah, kita nak berhenti seketika. Diharapkan semuanya dah tulis nota ya. Kita akan jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya tengah perhatikan apa yang berlaku pada batang bayam kita tadi. Kembali ke Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Farid dan Cikgu Norazni. Sekarang sebelum kita pergi kepada hasil ujian kita, jom kita nak kongsikan beberapa perkara dengan Cikgu Farid. Silakan Cikgu Farid. Baiklah murid-murid semua, terima kasih Nisa. Jadi Nisa telah melakukan ujian amali bersama dengan Cikgu Azni tadi. Jadi mudah tak Nisa? Saya rasa mudah je ni. Mudah kan? Boleh. Jadi, langkah-langkah yang perlu dibuat tu hanya sedikit saja. Jadi betul. sememangnya murid-murid, ujian amali bagi mata pelajaran biologi ini adalah sangat mudah. Direka khas untuk kamu lakukan dalam tempoh 40 minit. Baik. Jadi tak perlu takut lah ya Cikgu? Tak perlu takut. Baik. Takut kan kita masuk, kita lakukan ujian amali, dah habis kita keluar daripada makmal. Baik. Okey, jadi murid-murid semua, kita akan lihat soalan contoh ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Okey, sebentar tadi Nisa, saya dah bacakan soalan, betul? Betul. Okey, saya ulang sekali lagi. Anda dikenaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan larutan yang berbeza ke atas keratan batang bayam. Batang bayam perlu dipotong secara keratan memanjang seperti dalam rajah 3.1. Tadi Cikgu Azni dah tunjukkan cara untuk memotong. Betul. Jadi berhati-hati ketika menggunakan pisau. Okey. Kemudian kita lihat soalannya. Rancangkan eksperimen. Bermakna soalan ini adalah soalan tidak berpandu kerana tidak ada arahan yang ditunjukkan. Ya, Jadi mereka ini meminta akan murid yang merancang. Murid yang merancang. Jadi bila murid yang merancang, mungkin dia akan nak buat apa dulu ni? Macam mana kita nak tulis prosedur? Jadi benda itulah yang merunsingkan murid-murid semua. Tapi sebenarnya murid-murid, saya akan tunjukkan bagaimana murid-murid semua boleh menulis langkah-langkah atau prosedur dengan mudah. Okey. Sekarang ni kita lihat soalan. Rancangkan eksperimen dengan menggunakan radas dan bahan yang diberikan. Prosedur anda hendaklah mengandungi cara mengendalikan pemboleh ubah dan juga langkah berjaga-jaga. Jadi murid-murid semua, ketika kamu menulis perancangan eksperimen kamu, pastikan kamu menulis ketiga-tiga pemboleh ubah. Bagaimana murid mengawal ketiga-tiga pemboleh ubah? Apa pemboleh ubah yang Nisa tahu? Pemboleh ubah dimanipulasikan. Betul. Pemboleh ubah dimalarkan. Betul. Dan satu lagi. Bergerak ubah bergerak balas. Tolak markah saya. Benda tu mudah saja sebenarnya. Jadi selepas ni kita akan lihat hasil pemerhatian untuk pemboleh ubah bergerak balas. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menuliskan prosedur ataupun langkah-langkah dengan lebih mudah. Okey, kita lihat. Kosong kan? Jadi ada ruangan kosong pada kertas soalan, murid-murid akan tulis langkah-langkah ataupun prosedur. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey, yang pertama kita lihat Cikgu Azni tadi telah menyediakan 3 piring petri. Jadi 3 piring petri dengan larutan X, Y dan Z disediakan. Okey, larutan X, Y dan Z adalah 3 larutan yang berbeza. Jadi ini menunjukkan dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, langkah yang kedua pula Nisa. 3 keratan batang bayam dipotong secara apa? Memanjang. Keratan memanjang. Bukannya keratan apa Cikgu Azni? membujur. Jangan buat keratan membujur macam potong sayur dekat rumah. Okey, buat keratan memanjang ikut seperti apa yang diarahkan dalam kertas soalan. Okey, berukuran berapa? 3 cm. Jadi dekat sini Cikgu Azni, ini adalah pemboleh ubah apa? Okey, itu adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Dimalarkan bagi ketiga-tiga keratan batang
bayam. Okey, murid-murid semua, kita lihat langkah yang ketiga. Baik. 3 batang bayam dimasukkan ke dalam setiap piring pastry secara berasingan. Ada murid mungkin dia akan masukkan ketiga-tiga ni dalam satu larutan. Kemudian dia akan angkat tangan. Sebab tak cukup keratan batang Tak bayam. cukup keratan batang. Jadi dia minta lagi. Jadi dia nak masukkan 3. Alamak. Jadi dekat situ dah tersilap. Jadi murid-murid semua harus berhati-hati. Baik. 3 keratan batang bayam tersebut dimasukkan secara berasingan ke dalam 3 jenis larutan iaitu X, Y dan juga Z. Z. Okey. Kemudian, keratan batang bayam dipastikan Terendam sepenuhnya. terendam sepenuhnya. Jadi ini adalah langkah apa ni? Langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Ini pelajar Betul? cemerlang biologi. Baik. Ambil Okey. balik markah tadi. Jadi langkah berjaga-jaga kita, keratan bayam dipastikan terendam sepenuhnya di dalam setiap larutan. Okey. Lepas kita rendam, pastikan kita mulakan jam randik. Jadi ayat kita jam randik. Jam randik dimulakan dan langkah yang terakhir murid-murid semua, pemerhatian dicatatkan selepas 10 minit. Jadi murid-murid semua untuk menulis langkah ataupun prosedur adalah sangat mudah. Yang penting murid-murid mengawal ketiga-tiga pemboleh ubah. Baik. Pada masa yang sama, jangan lupa untuk menyatakan apa? Sekurang-kurangnya 1 langkah berjaga-jaga. Dan satu lagi kita lihat bagaimana penulisan prosedur ini dilakukan dengan menggunakan ayat pasif. Jadi kalau guru-guru di sekolah, dia akan galakkan murid-murid untuk menulis menggunakan ayat pasif. Baik. Jadi inilah cara-cara menulis prosedur dengan baik. Ya, betul. Mudah. Ikut dia punya langkah satu persatu. Jangan tunggang langgang, tak teratur, tak sistematik. Sebab bila kita buat ujian amali ni, kita kena lakukan secara sistematik. Okey. Keputusan Jadi kita pun dah lihat akan lagi. dapat dengan baik kan cikgu? Betul. Jadi kita dah lihat penulisan prosedur. Sekarang ni kita akan lihat pula soalan berikutnya. Mungkin Baik. Cikgu Azni boleh bacakan soalan dulu? Okey. Silakan Cikgu Azmi. Soalan yang seterusnya, nyatakan pemerhatian pada keratan bayam dalam larutan Z. Larutan Z. Jadi kalau murid-murid semua lihat di hadapan cikgu, terdapat 3 keratan batang bayam dalam 3 larutan yang berbeza. Okey. Baik. Jadi di sini Nisa sebenarnya murid-murid dapat melakukan 3 pemerhatian. Baik. Tapi kita kena ikut kehendak soalan. Betul cikgu. Okey, kehendak soalan menginginkan murid-murid semua melakukan pemerhatian pada keratan bayam dalam larutan Z. Betul. Okey, jom Cikgu Farid kita tengok apakah yang ada dalam paparan slide. Okay, nyatakan pemerhatian. Jadi nyatakan. kata tugas kita nyatakan saja. Jadi kita menulis apa Cikgu Azni? Okey. Jadi cikgu nyatakan pemerhatian berdasarkan larutan yang betul sahaja, iaitu larutan Z. Jangan pula nyatakan pemerhatian untuk larutan X dan Y. Kerana soalan berkehendakkan kita menyatakan Bagi pemerhatian bagi larutan Z. So mungkin kamera boleh dekatkan sedikit Jom supaya murid di rumah kita nak lihat. Okey, macam mana? pelajar kita dapat melihat dengan jelas Ya. hasil keputusan eksperimen dalam larutan Z. Okey, so apa yang Nisa dapat perhatikan dalam larutan Z? Berdasarkan pemerhatian saya, cikgu, saya nampak keratan batang bayam tu macam sedikit melengkung lah, cikgu. Pandailah Nisa ni, dah boleh masuk ni ujian amali Mana biologi kawan-kawan ni. SPM 2021 saya? Jawapan di sini adalah pemerhatian dapat diperhatikan keratan batang bayam dalam larutan Z telah melengkung. Okey, so Cikgu Farid boleh tunjukkan. Jadi kita lihat cara penulisan dia begini, iaitu keratan batang bayam melengkung. Okey, jadi kita dah tengok soalan menyatakan pemerhatian. Mungkin soalan berikutnya Cikgu Azni. Kita akan tunjukkan apa soalan berikutnya Cikgu Azni? Okey, soalan berikutnya menghendaki murid-murid semua melukis pemerhatian. Melukis? Ya. Nisa pandai melukis? Bolehlah cikgu. Orang lidi okey. Okey, untuk soalan ini sebenarnya kemahiran proses sains yang diuji adalah kemahiran berkomunikasi. Manakala kemahiran manipulatif yang ingin diterapkan adalah apa dia Cikgu Farid? Kemahiran manipulatif ialah melakar spesimen dengan lebih baiklah. Betul itu. Tapi Jadi, kan cikgu, perlu cikgu ingatkan di sini, untuk melukis, perkara pertama yang dititik beratkan adalah lukisan murid-murid
perlu menggunakan pensel. Saya baru nak tanya, apa akan berlaku kalau saya guna pen, cikgu? Allah, dah nama dah melukis. So, murid-murid perlulah menggunakan pensel untuk melakar spesimen. Baik, maknanya kalau ada berlaku kesilapan, jawapan kita dikira salah ke? Iya, tak boleh menggunakan pen sebab pen hanyalah untuk menulis, bukan untuk melakar atau melukis. Boleh, cikgu. Okey. Mana pensel saya tadi? Okey. Ini pensel saya. Baik. Nisa Terima kasih, boleh cikgu. pinjam. Okey, so di sini terdapat 3 pemerhatian. Ya. Okey. Bila kita nak melukis, kita perlu melukis berdasarkan kepada pemerhatian. Okey, mungkin kamera boleh dekatkan sikit Jom. untuk tunjukkan kepada murid-murid kat rumah. Ya. Apakah pemerhatian bagi ketiga-tiga keratan bayam dalam larutan yang berbeza. Kita ada larutan X, Y dan Z. juga Z. Kita Okey. dah lihat cikgu tadi Z batang bayam tu melengkung. Ya. Tapi apa jadian dengan lagi X dan Y tu, cikgu? Okey, sebelum tu kita tengok dulu pada paparan slide yang akan ditunjukkan oleh Cikgu Farid contoh lukisan. Contoh lukisan. Jadi Cikgu Azni tadi telah memesan pada semua murid-murid untuk menggunakan apa tadi? Pensel. Menggunakan pensel. Kalau dah gunakan pen, sukar untuk kita menukarkan jawapan jika berlaku kesilapan. Okey, jadi murid-murid, kita perhatikan larutan X, apa yang kamu perhatikan pada larutan X, itu yang kamu lukis. Apa yang kamu perhatikan pada larutan Y, itu yang kamu lukis. Ya. Begitu juga dengan larutan Z. Okey, kita tengok contoh jawapannya Contoh Cikgu Azni. lukisan. Okey. Contoh jawapan kita, ini adalah hasil yang Cikgu Azni dapat. Jadi yang ini kita nampak dari pandangan sudut atas, mungkin lebih jelas untuk murid-murid perhatikan. Betul. Jadi ini yang murid harus pindahkan dalam bentuk lukisan. Jadi kita hanya melukis dengan cara begini. Wah, nampak macam mudah ya. Saya Tapi cubalah. dekat sini Cikgu Azni, mungkin kita boleh buat penambahbaikan sikit. Kita boleh tulis apa? Okey. Kita kena ada. Untuk melukis, perkara kedua yang dititik beratkan adalah di sini setiap lukisan perlu berlabel. Jadi kalau murid-murid perhatikan pada skrin, contoh lukisan yang ada pada skrin itu, apakah kesilapan pada lukisan tu, Nisa? Lukisan tu tak ada label, cikgu. Betul. Jadi pastikan setiap lukisan berlabel. Okey, jadi saya dah Nisa cuba pun lukis. macam tengah berlatih untuk melukis. Tapi macam lain je. Macam lain. Jadi murid yang mengambil sains tulis, sememangnya kamu memerlukan kemahiran untuk melukis dengan baik. Itu sebabnya mungkin guru-guru biologi, fizik dan kimia memang akan suruh murid melukis sendiri gambar rajah yang terdapat dalam buku dan sebagainya. So untuk melatih kemahiran melukis murid-murid semua. Jadi dekat sini kita letak tadi apa? Satu label sekurang-kurangnya epidermis. Epidermis. Kita letaklah satu label epidermis. Okey, sebelum tu Cikgu Farid, Ya. okey, kalau kita perhatikan daripada contoh lukisan, okey, kita akan lihat, Ya. okey, untuk larutan X, okey, apa yang diperhatikan di situ adalah tiada perubahan pada keratan batang bayam. Betul. Manakala untuk larutan Y, kita dapati keratan batang bayam telah melengkung keluar. Melengkung dan keluar. untuk yang keratan bayam yang Larutan ketiga Z. iaitu dalam larutan Z, kita Baik. dapati keratan batang bayam dalam larutan Z telah melengkung ke dalam. Okey, Betul. kenapa saya cakap macam tu? Ini berkaitan dengan soalan yang seterusnya. Jom Cikgu Farid kita kongsi. Jom kita Okey, lihat. jadi mungkin Cikgu Azni boleh tunjukkan yang larutan Y ni. Perubahan dia nampak lebih jelas. Lebih ketara Okey, mungkin di situ. lebih ketara dekat situ. Tapi kita tunjukkanlah hasil daripada apa yang Cikgu Azni dan Nisa buat. Baik. Saya pun nampak, terkejut tadi. Begitu laju kesannya pada keratan batang bayam kita. Murid-murid di rumah boleh perhatikan bersama-sama apa yang berlaku pada keratan batang bayam pada larutan Y. Jom. Kita nak tunjukkan. Mungkin So Cikgu kalau yang Azni ni tak boleh ada angkat perubahan sikit. kan? Betul. Okey, tak ada perubahan. Okey, kita akan nampak biasa je lah. Betul, Sama baik. seperti yang asal. Okey, ini dah jadi macam bunga tau. Betul. Dia dah melengkung keluar dah. Ya, dan ini melengkung ke dalam. Jadi kita dapat lihat ketiga-tiga larutan ini memberikan tindak balas yang berbeza. Betul. Kepada batang bayam yang saiznya sama. Mungkin dari keratan satu batang yang panjang yang sama. Jadi dekat sini Nisa, Ya. kita akan lihat berdasarkan pemerhatian kepada keratan batang bayam tersebut, Baik. barulah kita tahu apakah jenis larutan yang terdapat dalam larutan X, larutan Y dan juga larutan Z. Jadi nak tak nak murid-murid perlu melakukan ujian amali dahulu. Ya. Baru murid-murid akan dapat
keputusan yang sepatutnya. Betul tu cikgu, maklumlah saya tengok ketiga-tiga larutan warnanya sama. Nampak macam betul ke larutannya berbeza ni? Bila kita dah letak batang bayam baru kita nampak ada tindak balas berbeza yang menunjukkan ianya 3 larutan yang berbeza. Betul tak cikgu? Betul. Sebelum markah saya. Belajar secara teori pun, okey, kita tidak boleh menentukan jenis larutan sekiranya kita tidak tahu apakah kepekatan larutan tersebut. Betul tu. Okey, jadi berdasarkan pemerhatian tadi, kita akan beralih kepada soalan yang berikutnya. Jom. Okey, soalan berikutnya adalah kelaskan larutan X dan larutan Y kepada jenis larutannya. Jadi dia nak berapa dekat sini, Nisa? Dia nak X dan Y. Ada tak Z, Nisa? Z tak ada, cikgu. Jadi Z dekat sini murid-murid tiada ditanya dalam soalan. Tapi apa yang berlaku ialah murid-murid cenderung untuk menerangkan ketiga-tiga jenis larutan tersebut. Kalau jawab ketiga-tiga, ada masalah ke? Maknanya dia tidak menjawab soalan. Maka tak akan diberikan sekiranya Nisa tidak menjawab kehendak soalan. Jadi murid-murid, tips yang boleh diberikan di sini ialah jawab apa yang dikenaki dalam soalan sahaja. Okey, kita lihat dekat sini, Nisa. Kalau kita nak buat pengelasan larutan X, Y dan Y ni, kita boleh buat dalam 2 cara. 2 cara. Nisa tahu tak cara apa? Dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual ni pelajar pintar biologi. Dan juga satu lagi mungkin kita boleh menggunakan penyataan perbandingan. Boleh cikgu? Mungkin kita boleh gunakan garisan ataupun anak panah. Okey, jadi murid-murid semua kita akan lihat contoh penulisan untuk pengelasan. Okey, kita lihat dekat sini. Ini dalam bentuk apa ni, Nisa? Bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. Jadi mudah kan? Betul. Larutan X adalah larutan isotonik, manakala larutan Y ialah larutan hipotonik. Jadi pastikan kamu menggunakan pensel dan juga pembaris untuk membuat jadual yang kemas. Yang kemas. Sebab ada murid dia tak guna pembaris, dia guna freehand saja. Tangan je. Murid-murid sekarang dia ambil mudah perkara-perkara begitu. Ataupun murid-murid kita menggunakan pen untuk melukiskan jadual. Jadi lebih mudah dan kemas kalau kita gunakan pensel dan pembaris. Jadi kalau ada kesilapan boleh padam dan kemaskan. Ya, betul. Okey, ini satu cara. Bagaimana pula cara yang kedua, Cikgu Azni? Okey, jom kita tengok pada paparan slide cara yang kedua dengan menggunakan garisan. Okey, cara yang kedua. Cara yang kedua kita kelaskan dalam bentuk garisan ataupun anak panah. Jenis larutan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu larutan isotonik dan juga larutan hipotonik. Dan kita letakkan jawapan untuk larutan tersebut, iaitu larutan X dan juga larutan Y seperti yang ditanya dalam kehendak soalan. Jadi mudah tak, Nisa, untuk kita jawab soalan biologi ni? Mudah je sebenarnya. Dah hilang, dah rasa berdebar, dah rasa risau mula-mula tadi. Buka kertas soalan terus, Allahu Akbar. Macam tu. Rupanya sangat-sangat mudah. Saya pasti murid-murid calon-calon SPM 2021 kita di rumah semuanya dah pun menarik nafas lega. Banyak dah mereka ketahui. Jadi jom kita nak teruskan. Setelah kita jawab soalan-soalan ni, saya nak tanya, tadi Cikgu Azna disebutkan sekiranya kita jawab ketiga-tiga untuk larutan X, Y dan Z, maka tidak akan diberi langsung atau akan diberi sebahagian saja bagi jawapan yang betul, tapi murid tetap menjawab untuk larutan Z. Itu bergantung pada pemeriksa nantilah, sebab murid tersebut telah tidak menjawab berdasarkan kehendak soalan. Tapi yang penting apa yang boleh saya berikan di sini ialah baca soalan dengan teliti, gariskan kata tugas, kemudian kenal pasti apakah yang ingin ditanya dalam soalan tersebut. Jangan murid merepek-repek, dan sebenarnya soalan biologi untuk amali ini adalah sangat mudah, sangat ringkas, memerlukan jawapan berdasarkan hasil pemerhatian eksperimen yang dijalankan. Betul tu. Kita telah lihat simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi ini sangat mudah dilakukan dan cara-cara menjawab pun sangat mudah. Saya pasti mereka semua dah mencatat semua tips yang Cikgu Farid dan Cikgu Azni kongsikan. Kita nak berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Nisa jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih menonton sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran biologi di Didik TV KPM. Kita telah sama-sama lihat bagaimana simulasi ujian amali dijalankan. Kami telah tunjukkan kepada anda apa yang murid-murid perlu lakukan sekiranya mereka mendapat soalan seperti tadi, ujian amali tidak berpandu. Ya, betul je cikgu? Dan kita telah lihat bagaimana cara-cara menjawab dengan baik dan melakukan atau menulis prosedur dengan baik. Sekarang kita telah tiba di penghujung rancangan lah Cikgu Farid, Cikgu Azmi. Banyak yang saya pelajari dan saya harapkan murid-murid di rumah, terutamanya rakan-rakan calon-calon SPM 2021 kita telah mendapatkan banyak informasi, banyak input dan juga tips sepanjang kami bersiaran. Sedikit lagi untuk anda, kita nak minta Cikgu Farid mungkin boleh kongsikan lebih lagi tips ataupun info-info yang penting buat murid-murid di rumah. Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Nisa. Jadi kita dah lihat tadi Nisa dan Cikgu Azni menjalankan ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Jadi hari ini murid-murid saya akan kongsikan beberapa tips yang mungkin berguna untuk anda semua sebelum kamu melangkah ke makmal untuk menjalani ujian amali biologi. Baiklah, tips yang pertama, murid-murid seharusnya menguasai kesemua kemahiran proses sains yang ada dalam amali, dalam setiap amali. Walaupun murid-murid tidak berkesempatan untuk menjalankan ujian amali dalam tempoh PKP, dalam tempoh PDPR ini, tetapi harus ingat, murid-murid telah pun menjalankan amali sejak dari tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 3. Jadi tingkatan 4, tingkatan 5 tu mungkin ada kejap ada sekolah, kejap tak sekolah. Jadi murid-murid seharusnya menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan yang ada untuk menguasai kesemua kemahiran proses sains. Kita ada 12 kemahiran proses sains. Antaranya ialah meramal, memerhati, merancang eksperimen, mengeksperimen. Okey, kemudian ada kemahiran komunikasi dan lain-lain lagi. Ya, betul. Itu adalah tips yang pertama, Nisa. Okey. Tips yang kedua yang mungkin saya boleh berikan kepada murid-murid semua ialah murid-murid seharusnya menguasai kesemua amali yang terdapat dalam subjek mata pelajaran biologi. Jadi bila murid-murid menguasai kesemua amali dalam mata pelajaran biologi, tidak menjadi masalah sekiranya apa-apa bentuk soalan yang ditanya, konsep itu telah pun ada dalam kepala. Telah pun murid-murid kuasai. Jadi mudah untuk dia merancang satu persatu. Baik. Itu tips yang kedua. Okey, tips yang ketiga, murid-murid ketika kamu semua menjalankan amali, pastikan kamu libatkan diri. Libatkan diri untuk bersama-sama dengan kawan-kawan dan guru-guru menjalankan amali. Jangan jadi ahli tidur. Orang lain yang menjalankan amali, kamu hanya menumpang saja untuk mendapatkan hasilnya. Jadi apa yang boleh kita lakukan apabila murid-murid melibatkan diri secara tidak langsung, murid-murid boleh menguasai kemahiran untuk menggunakan radas dan mengendalikan bahan dengan baik. Sebab ada yang berlaku Nisa? Apa yang berlaku ialah murid-murid tidak tahu macam mana nak menggunakan termometer. Ada murid tidak tahu bagaimana untuk memindahkan bahan menggunakan forceps. Ada yang gunakan tangan sahaja. Jadi benda ini yang harusnya kita latih mereka supaya mengikut kemahiran yang telah diajar dengan baik. Okey, tips yang keempat ialah murid-murid untuk menulis prosedur dan sebagainya, seharusnya murid-murid menguasai 3 pemboleh ubah tadi. Apa dia tadi, Nisa? Yang dimalarkan, yang dimanipulasi dan bergerak balas. Betul. Dah ingat dah. Dan murid-murid apabila kamu telah mengawal ketiga-tiga pemboleh ubah, maka kamu harus juga mengenal pasti apakah langkah berjaga-jaga dalam setiap amali yang kamu jalankan untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Itu antara tips yang boleh saya berikanlah, Nisa. Baik, terima kasih Cikgu Farid, Cikgu Azni. Ada yang Cikgu Azni nak tambah untuk murid-murid sedang menonton kita, Cikgu? Okey, sedikit perkongsian daripada Cikgu. Baik. Okey, sebelum memulakan amali, murid perlu yakin dengan diri sendiri. Okey, bila masuk ke dalam makmal peperiksaan, jangan panik, jangan risau kerana seperti yang kita bincangkan sekejap tadi bahawa ujian amali ini sebenarnya adalah mudah. Sematkan ke dalam diri murid-murid bahawa ujian amali ini mudah. Okay, dan soalan juga mudah. Okey, yang kedua, sekiranya murid-murid mendapat
radas dan bahan yang rosak Ya. atau tidak berfungsi atau radas dan bahan tidak ada dalam bekas Ya. besin, okey, mengikut senarai semak calon, murid-murid boleh mengangkat Angkat tangan tangan. untuk mendapatkan bantuan daripada pengawas amali. Betul. Mereka akan membantu anda. So tak payah risau ya. Ya, Okey. betul tu. Dan yang ketiga, okey, yang terakhir daripada saya, sekiranya murid-murid melakukan ujian amali, perkara penting yang perlu dilakukan adalah lakukan ujian amali secara cermat. Dan pastikan ruang kerja anda pun kemas. Ya, Terima betul. kasih saya ucapkan kepada Cikgu Farid dari SMK Aikro Melaka dan Cikgu Nur Azmi dari SMK Tumpat Kelantan kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini dan berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Nisa harapkan anda semua telah mendapatkan input yang anda perlukan, yang dah catat tips-tips yang perkongsian daripada Cikgu Farid dan juga Cikgu Nur Azmi. Saya doakan anda semua selamat maju jaya. Pasti boleh lakukan kerana macam Nisa tadi masuk kelas risaulah berdebar-debarnya hati, tapi rupanya mudah saja. Pastinya anda boleh lakukan dengan menguasai mata pelajaran ini seperti yang telah disarankan oleh Cikgu Farid dan juga Cikgu Azmi. Terima kasih sekali lagi Cikgu Azmi, Sama-sama. Cikgu Farid kerana Sama-sama. bersama-sama dengan kami. Saya doakan semuanya selamat berjaya kepada calon SPM 2021. Terima kasih kerana menonton Didik TV KPM dan juga teruskan menonton saluran ini. Saya jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Bye.